Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita menikmati keindahan pemandangan penerbangan turun sehingga mendarat ke KLIA pada waktu pagi ini, apa kata saya berkongsi sebuah doa yang patut kita ucapkan, yang dianjurkan kita ucapkan apabila melihat atau terfikirkan tentang alam ciptaan Allah. Sebelum bermula, ingin saya tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, di mana mungkin sebahagian kita sudah terbiasa dengan ucapan alam semula jadi, keindahan alam semula jadi. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam semula jadi itu? Alam yang terjadi dengan sendiri ke? Atau dalam bahasa Inggeris biasa disebut Mother's Nature? Ataupun nature kan, the beauty of mother's nature. Apakah maksud mother nature di sini? Jadi daripada menyebut perkataan yang ada unsur kesamaran di dalamnya, apa kata kita mentauhidkan Allah dari sudut rububiyahnya dengan berkata secara jelas, secara padu bahawa ini adalah alam ciptaan Allah. Dan kita berkata apa? Inilah keindahan alam ciptaan Allah. Atau dalam bahasa Inggeris, the beauty of Allah's creation. Okey, katakanlah kita pergi bercuti, kita pergi berkelah bersama dengan anak-anak apa semua. Ayuh kita biasakan dengan anak-anak kita untuk menyebut keindahan alam ciptaan Allah ataupun the beauty of Allah's creation. Okey, baik. Doa yang ingin saya kongsikan sebenarnya merujuk kepada rangkap terakhir daripada ayat nombor 191 surah Ali Imran, surah yang ketiga. Namun untuk memahami dengan baik doa ini, ayuh kita mulakan daripada ayat 190, kita tadabbur secara ringkas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Yang bermaksud, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan juga pada pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Dan mereka ini juga sentiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau mencipta semua ini secara batil atau secara sia-sia. Maha suci engkau, dan maka lindungilah kami, peliharalah kami daripada azab neraka. Tuan-tuan dan puan, ayat ini pertama sekali menerangkan tentang ciri-ciri orang yang berakal. Antara ciri-ciri orang yang berakal ini ialah mereka ini sentiasa memikirkan, sentiasa memerhatikan tentang penciptaan langit dan bumi. Kadang-kadang orang yang berakal ini disinonimkan sebagai orang yang bijak. Dan orang yang bijak ni macam-macam dia fikirkan, sampai dah dia terlepas untuk berfikir tentang penciptaan langit dan bumi dan juga pada pertukaran malam dan siang, ya. Padahal hendaklah kita juga meluangkan ataupun mengambil sedikit masa setiap hari sedikit masa untuk memerhatikan dan memikirkan perkara ini. Okey, dan kadang-kadang tak perlu nak kena pergi bercuti, tak perlu nak pergi berkelah tepi pantai baru kita dapat memikirkannya, ya. Boleh saya katakan, mungkin boleh saya katakan bahawa kebanyakan penonton saluran YouTube saya ni bekerja waktu pejabat. Pagi-pagi sudah keluar ke pejabat, lewat petang berbalik semula ke rumah. Pagi-pagi apabila pergi ke pejabat akan nampak apa? Suasana indah waktu pagi kan, yang disebut sebagai sunrise. Dan ketika balik daripada pejabat, di waktu petang, lewat petang itu ada sunset. Dua masa yang memang indah untuk kita lihat kan. Muka mungkin tak perasan sebab stres dalam suasana traffic jam. Okey. Sunset dan sunrise ini
Bagi kebanyakan orang, termasuk diri saya, memang suasana yang sangat indah. Kan? Dan pagi yang berbeza akan ada sunrise yang berbeza, petang yang berbeza akan ada sunset yang berbeza. Kita tadabbur ayat 190 ini, perhatikan bahawa Allah tidak menyebut pada malam dan siang ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, tetapi Allah menyebut ataupun Allah berfirman pada pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kenapa disebut pertukaran? Antara tafsirnya kerana ketika pertukaran itulah suasana yang sangat indah. Okey, suasana yang sangat indah. Bila kita lihat keindahan itu, kita akan teringat tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta keindahan tersebut, mencipta perubahan pertukaran siang malam, malam siang. Okay, perhatikannya Allah sebut waqtilafil laili wan nahar. Bukan sekadar pada malam dan siang, pada pertukaran malam dan siang. Dan pada pertukaran itulah kebanyakan orang termasuk saya, kita sebenarnya menikmati keindahan sunrise dan sunset kan. Maka sambil kita menikmati itu, sambil kita sedang memandu itu, ayuh kita ingat kepada kebesaran Allah SWT. Ayuh kita ingat kepada kehebatan Allah SWT. Dan ingatan ini akan membawa kita lebih hampir kepada Allah, lebih mengagungkan kepada Allah, dan menjadikan kita ni orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Okey, ingat ya. Perhatikan ayat. Okey, waqtilafil laili wan nahar. Bukan sekadar malam dan siang, tetapi pada pertukaran malam dan siang. Kemudian Allah sambung pada ayat yang seterusnya, yang ini orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Jadi zikir ini tuan-tuan puan-puan, seperti yang saya ada sebut dalam video lain, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad ni dia terikat dengan sesuatu perbuatan, sesuatu masa, sesuatu lokasi, semata mutlak. Sementara mutlak ini pula boleh diucapkan pada bila-bila masa. Jadi ayuh kita biasakan diri menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam apa-apa aktiviti yang kita buat, di mana aktiviti itu tidak memerlukan kita memberi fokus yang banyak, sehingga kita mampu, katakan sedang memandu dalam suasana kesesakan lalu lintas, saya katakan, daripada kita nak stress up, kemudian tukar lane, dah memang traffic jam pun, nak buat macam mana? Kita duduk dalam traffic jam itu, kita berzikir sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga lah aktiviti lain, katakanlah dah sampai pejabat, tetapi daripada tempat memakai kereta sampai ke level tingkat pejabat kita itu mungkin ada 10 minit. Sambil itu daripada tengok orang apa semua, ayuh kita berzikir juga dengan mana-mana zikir yang mutlak. Yang ini sebagai contoh ya. Dan bila berzikir penting lisan dan juga hati. Lisan sebut, hati kita menghayati zikir tersebut. Bila sebut tentang hati, kadang-kadang sebagai manusia biasa memang kekhusyukan tu lari, memang fokus tu lari, memang penghayatan tu lari sebab kita manusia biasa. Okey, bila lari tak apa, kita tarik balik. Bila lari tak apa, kita tarik balik. Kita tak mungkin akan dapat fokus 100%. Okey, itu sesuatu yang sedia difahami. Ia merupakan ciri-ciri kita sebagai manusia. Kita bukannya malaikat. Jadi kita berzikir, kita memang dituntut untuk menghayatinya, tetapi penghayatan tu boleh lari. Kita cuba tarik balik, lari dan kita tarik balik. Okey, alright. Sebab ada sebagian orang mereka berkata, aku ni zikir selalu tak fokus, lalu akhirnya tak mau zikir langsung lah. Bukan begitu sepatutnya ya. Demikian juga apabila solat, kekhusyukan itu sesuatu yang sangat-sangat dituntut, tetapi ia bukan syarat sah solat. Kerana saya baru-baru ni jumpa ada seorang, dia tak mau solat. Kenapa? Dia kata dia susah khusyuk dalam solat. Padahal kekhusyukan itu sesuatu yang dia lari, kita tarik. Dia lari, kita tarik. Tetapi ia bukanlah syarat untuk sahnya solat tersebut. Sebab itu, para ulama tidak meletakkan kekhusyukan untuk syarat sah solat. Sebab kalau disebut, nescaya ramai orang tidak sah solatnya kan. Jadi kekhusyukan itu dianjurkan. Demikian juga kekhusyukan ketika berzikir, ianya dianjurkan. Apabila ia lari, kita tarik balik. Apabila ia lari, kita tarik balik ya. Dan pentingnya di sini kita cuba biasakan diri
untuk berzikir dalam pelbagai perkara aktiviti kita, dan jangan bataskan zikir itu hanya ketika selepas solat, ketika sedang duduk atas sejadah dalam 2-3 minit itu saja, kemudian langsung tak zikir sehinggalah ke waktu solat seterusnya. Jangan begitu. Ayuh kita biasakan diri untuk berzikir dalam pelbagai aktiviti kita. Dan orang-orang seperti ini, apabila mereka memikirkan, apabila mereka melihat tentang keindahan alam ciptaan Allah ini, mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Okey, dalam doa ini ada 3 perkara. Perkara pertama, kita mengakui, kita mengiktiraf bahawa adanya manfaat yang banyak di sebalik ciptaan Allah. Allah tidak mencipta semua ini secara batil ataupun secara sia-sia. Yang kedua, kita memuji Allah. Subhanallah, kita memuji Allah dan kita menyucikan Allah. Ataupun lebih tepat, bukan memuji, tetapi menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Dan yang ketiga, kita minta perlindungan Allah daripada api neraka. Apabila kita minta perlindungan Allah, Allah akan memakbulkannya. Allah akan memakbulkannya dengan cara memberi hidayah kepada kita, supaya ketika dalam kehidupan di dunia ini, Allah akan menjauhkan kita daripada akidah yang sesat. Allah akan menjauhkan kita daripada ibadah-ibadah yang bid'ah. Allah akan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan Allah akan menjauhkan kita daripada akhlak-akhlak ahli neraka. Okey, jadi doa ni, faqina azabannar, kita kadang biasa sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kita tak faham ataupun kita tak fokus bila kita sebut faqina azabannar tu sesuatu yang biasa kita sebut, kan? Lalu kita sebutlah dengan penuh penghayatan, dengan penuh fokus, di mana dengan itu Allah SWT akan melindungi kita daripada api neraka dengan memberi kita hidayah kepada akidah, ibadah, amalan, akhlak yang merupakan sesuatu yang layak masukkan kita ke syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Okey, sudah pun mendarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.